Jabatan Penjara sokong penggubalan Akta Tahanan Rumah. Tindakan PMX tidak ambil gaji didakwa tidak bertentangan dengan Islam. Pemimpin PKR persoal Akmal Saleh siapa pengerusi khazanah ketika labor Fashion Valley. GRS terbuka bekerjasama dengan pihak yang juga mahu bekerjasama dengannya. Speaker Dewan saran Ahli Parlimen amal gaya hidup sihat. Ku Pue Tiong dedah masih ada Ahli Parlimen merokok dalam kawasan larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstab News edisi Ekstra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Penggubalan Akta Tahanan Rumah perlu dilaksanakan kerana kapasiti penjara semakin sesak dan melimpah lebih 11%. Akta tersebut disokong oleh Jabatan Penjara sambil mendedahkan bahawa kadar pemenjaraan di Malaysia kini mencatat jumlah 245 orang bagi setiap 100,000 penduduk berbanding purata pemenjaraan dunia yang hanya 145 orang bagi jumlah sama. Jabatan Penjara juga mendedahkan fasiliti penjara mengalami kadar pertambahan prospek melebihi kapasiti sebenar iaitu 87,419 orang. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2025 mengumumkan akan menggubal akta baru bagi membolehkan hukuman tahanan rumah dilaksana sebagai alternatif untuk kesalahan tertentu. Bagaimanapun terdapat kebimbangan dalam kalangan aktivis bahawa ia akan digunakan untuk mengeluarkan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada penjara. Kerajaan menafikan perkara itu dan menjelaskan kajian berkaitan undang-undang itu dibuat sejak tahun lalu termasuk melaksanakan projek rintis membabitkan 5,000 panduan. Keputusan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengambil gaji adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam sama ada dari sudut niat maupun pelaksanaannya. Pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama Keadilan JPPA PKR Amidi Abdul Manan berkata, sekiranya ada pihak mempersoalkan keikhlasan niat Datuk Seri Anwar, maka pihak itu seolah-olah berlagak seperti Tuhan yang lebih tahu berbanding malaikat dan Nabi berkaitan isi hati manusia. Amidi berkata hal ini kerana Perdana Menteri telah menyatakan tindakan tidak mengambil gaji berikutan keadaan ekonomi negara yang kurang sihat dengan bebanan hutang yang tinggi. Beliau mengulas kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang seakan-akan menyindir Perdana Menteri apabila membayangkan Datuk Seri Anwar ingin dilihat lebih baik berbanding Nabi Muhammad. Beliau turut menjelaskan para ulama berpandangan menjadi satu keharusan jika pekerja tidak mengambil upah atas tujuan tertentu daripada majikan. Pemimpin PKR Najwan Halimi mengingatkan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh supaya tidak lupa siapa pengerusi khazanah nasional semasa keputusan dibuat untuk melabur dalam Fashion Valley. Ini susulan kritikan Akmal terhadap bekas Ahli Parlimen DAP Tony Phua yang mengatakan penggunaan dana awam dalam jumlah besar untuk syarikat yang mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut seperti Fashion Valley adalah luar biasa. Untuk makluman, pengerusi khazanah pada Mac 2018 ialah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu Najib Razak. Sebelum ini, Akmal Saleh, penyokong tegar Najib, telah menggesa penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk menyiasat kerugian Fashion Valley. Susulan itu, Tony Phua memberi pandangan bahawa kerugian FV sebagai rekod biasa dalam pelaburan modal teroka, namun diselar oleh Akmal dengan menggelar Phua sebagai bodoh. Sementara itu, Najwan mengingatkan Akmal bahawa semua pihak mahukan ketelusan tanpa perlu menghina pihak yang memberi pandangan. Kalau mahu bekerjasama sekalipun, mestilah yang bukan membenci dan memaki hamun.
Gabungan Rakyat Sabah GRS memaklumkan belum membincangkan kerjasama dengan mana-mana pihak bagi menghadapi PRN Sabah yang dijangka berlangsung tahun depan. Timbalan Setiausaha Agung GRS Armizan Muhammad Ali berkata, gabungan itu bagaimanapun terbuka menjalin kerjasama dengan mana-mana pihak yang juga mahu bekerjasama dengannya, bukan bermusuh. Armizan berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Pengerusi Barisan Nasional Zahid Hamidi bahawa pihaknya tidak menutup pintu kepada mana-mana gabungan atau parti untuk bekerjasama pada PRN Sabah. Semalam, Zahid berkata mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang diadakan baru-baru ini memutuskan bahawa kerjasama antara BN dan Pakatan Harapan akan diperkukuh pada peringkat negeri termasuk Sabah. Sementara itu, Pengerusi UMNO Sabah Bung Mukhtar Radin sebelum ini berkata BN Sabah sedia bergerak solo pada PRN jika tiada kesepakatan kerjasama dicapai dengan parti lain. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini berkongsi petua kekal sihat yang kerap diamalkannya termasuk berpuasa setiap hari sepanjang persidangan berlangsung. Katanya selain dapat mengurangkan pengambilan makanan, ia juga dapat mendidik diri supaya lebih bersabar. Perkongsian gaya hidup sihat itu dibuat selari pelancaran program kesejahteraan kesihatan bersama ahli parlimen hari ini. Ia adalah inisiatif bagi mempromosikan inisiatif pembudayaan hidup sihat dalam kalangan ahli parlimen. Katanya nasihat itu juga dibuat kerana bimbang ramai ahli parlimen didapati berisiko mendapat penyakit tidak berjangkit terutama kencing manis, darah tinggi dan berkaitan kolesterol kerana tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Dalam perkembangan sama, Khoo Pui Tiong mendakwa masih terdapat ahli parlimen yang tidak menghormati peraturan ditetapkan dengan merokok dalam bangunan parlimen walaupun larangan telah dikeluarkan. Beliau membangkitkan perkara itu kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul agar kempen tidak merokok juga dilaksanakan seiring dengan amalan mengurangkan gula dalam makanan yang digerakkan. Menurutnya, ahli parlimen terlibat sepatutnya lebih sensitif dengan tidak merokok di bangunan parlimen yang memberi kesan kepada individu tidak merokok. Johari dalam reaksi balasnya bersetuju dengan perkara dibangkitkan Pui Tiong dengan turut memberi amaran kepada ahli parlimen yang merokok. Bermula 1 Oktober, kaki tangan dan ahli parlimen dihadkan merokok di 3 sudut merokok yang disediakan dalam bangunan itu, susulan kempen anti merokok yang dilaksanakan. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.